وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan mula baca kitab ni, nama dia Idaman Penuntut pada Menghuraikan yang Kusut. Yang ilmu fiqh, bahagian ibadah, penggal yang pertama. Karangan Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Jadi sebelum kita nak baca kitab ni, jadi kita mulakan dengan surah Ummul Kitab lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati ya majlis kita ni. Dan juga Allah Ta'ala beri kefahaman yang tepat tentang ilmu fiqh. Ila hati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salam. Wa ila azwaj wa zurriyatihi wa ashabi wa tabi'in kalum bisanin ila middin wa ila muslimina muslimat wal mu'minat al-fatih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah kita baca muka surat yang pertama je lah. Kita tak baca dah pendahuluan tu, kita tak payah baca dah nah. Kita terus masuk muka surat yang pertama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif, bismillahirrahmanirrahim. Makna dia aku mulai baca kitab ini dengan nama Allah Tuhan yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Jadi terjemah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum huruf ba tu, Bismillah ni dia ada satu kalimah. Yang kalimah tu kita tak tulis, cuma kita takdirkan sahaja. Kalimah yang kita takdirkan sebelum Bismillah ni kita sebut, aku mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu makna aku mulai membaca tu kita tak tulis. Kita terus tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Menunjukkan kita tak mau mula dengan kalimah lain selain dengan nama Allah. Itu maksud dia. Makna dia kita nak mula apa-apa pekerjaan, yang pekerjaan itu ialah pekerjaan yang dipuji syarak. Pekerjaan yang dimuliakan oleh syarak. Jadi Nabi kata, sunat baca bismillah. Jadi kita nak baca kitab ni pekerjaan yang mulia. Bila yang mulia, sunat baca bismillah. Itu dia tulis bismillah tu. Kemudian ditulis juga bismillah ni pada awal kitab ni kerana mengikut bagi aturan Quran. Quran ni bila nak baca surah, dia bismillah dulu. Jadi kitab ni pun dia tulis bismillah. Yang keduanya kita nak baca bismillah ni juga kerana beramal dengan hadis Nabi.
Nabi kata kullu amrin zibalin, tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita yang baik, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, pekerjaan itu tidak dimulakan dengan bismillah, fahuwa aqta', maka pekerjaan itu terpotong. Makna terpotong tu kurang berkat. Boleh jadi tak berkat. Bila tak berkat, mungkinlah ada kesan lah. Contoh, kita makan nasi. Makan nasi ni perbuatan yang bukan haram. Jadi kita pun baca bismillah. Bila baca bismillah, nak berkat. Berkat dia lagu mana? Makan nasi tu jadi kenyang lama. Kenyang lama, berkat je. Ataupun makan nasi tadi, dia beri kekuatan boleh buat ibadah. Tu berkat lagi. Tak baca bismillah pun habis nasi sepinggan lah. Baca bismillah pun habis. Tapi yang tak baca bismillah tu, dia makan nasi tak boleh nak buat ibadah. Nampak tak? Dia mana kurang berkat. Mungkin kesan dia kita tak nampak. Tapi kita boleh rasa, baca bismillah ni berkat. Tu kitab ni pun dia mula dengan bismillah. Tu kita terjemah dengan nama Allah. Makna dia tak memula dengan nama selain daripada Allah. Hanya nama Allah. Kemudian kita bincang sikit berkenaan dengan kalimah Allah tu. Alif, lam, lam, ha tu. Sebahagian ulama, jumhur lah, kebanyakan ulama memilih Allah itu sebagai lafzul jalalah. Setengah orang sebut lafzul jalalah. Dan ada sebahagian ulama dia sebut inilah ismu a'zam. Ismu a'zam. Apa makna ismu a'zam? Ismu a'zam ni makna dia nama Allah yang paling agung. Cerita ismu a'zam ni kena balik, buka balik sirah yang ada kaitan dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam ni seorang nabi yang telah diberi oleh Allah kekayaan dan juga kekuasaan. Dia boleh memerintah manusia, jin, binatang semua di bawah perintahan Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman ni satu hari dia dapat berita kan daripada burung hudhud tu. Burung hudhud, setengah kata burung pelatuk. Tak apalah, kita tak payah bincang burung pelatuk kan benda. Kita bincang kata burung ni bagi tahu dekat Nabi Sulaiman ada satu kerajaan yang diperintah oleh seorang perempuan nama dia Balqis. Di bumi Sabak, mana di Yaman. Depa ni tidak menyembah Allah. Jadi Nabi Sulaiman ni buat keputusan nak berdakwah lah kepada Raja Ratu Balqis ni. Dia hantar surat, dia tulis bismillah. Hantar surat, cerita kata suruh beriman semua. Kemudian Ratu Balqis ni panggil pembesar dia mesyuarat. Macam mana kita nak ni? Sulaiman ni dia suruh kita beriman ni. Macam mana kita nak buat? Keluarlah keputusan nak perang lah apa bala. Kemudian Ratu Balqis kata lah macam ni lah, kita bagi hadiah dekat Sulaiman ni. Bila dia tengok hadiah ni, mungkin dia akan terfikir balik lah nak ajak kita ke apa, sebab kita bagi hadiah. Masa tu Nabi Sulaiman ni suruh beri pengumuman, buat pengumuman lah. Panggil semua rakyat dia, jin, manusia semua ada sekali ya. Dia kata sekarang ni saya beta nak siapa di antara kamu yang boleh pergi dekat Sabak tu, negeri Sabak Yaman tu, ambil singgah sana Balqis ni, buat mai di sini, buat mai di tempat kita ni. Nabi Sulaiman tanya di kalangan rakyat dia je lah, termasuk jin manusia ni. Kemudian berdirilah seekor jin. Takkan nak panggil seorang jin kan, jadi seekor jin lah. Dia berdiri. Nama dia jin Ifrit. Jin paling jahat sekali ni, Ifrit ni. Tapi masa duduk bawah pemerintahan Nabi Sulaiman, dia tak berani ya. Dia pun berdiri. Dia kata, ya Rasulullah, saya boleh ambil singgah sana Balqis ni, buat mai kat sini sebelum Rasulullah berdiri daripada tempat duduk. Masa Nabi Sulaiman bercakap tu, Nabi Sulaiman duduk. Jadi dia kata dia boleh ambil istana Balqis ataupun singgah sana Balqis ni, bawa mai
Sebelum Nabi Sulaiman berdiri, dah ada dah singgasana. Bila Nabi Sulaiman dengar, Nabi Sulaiman kata, oh, nak laju lagi. Itu kira slow lah tu. Lambat. Makna kena berdiri baru sampai singgasana. Kalau boleh nak cepat lagi. Bila Nabi Sulaiman kata nak cepat lagi, berdirilah seorang manusia. Tadi jin. Berdiri seorang manusia. Nama manusia ni Asif ibnu Barkhiyah. Nama dia Asif bin Barkhiyah. Dia ni manusia bukan jin. Tadi jin Ifrit. Asif kata, ya Rasulullah, saya boleh ambil istana ataupun singgah sana Balqis ni, buat mai kat sini, sebelum tuanku tutup mata, buka balik. Kelip mata. Oh, laju tak? Laju. Buatnya tu. Sampai lah. Oh, siapa dia nak ambil ni? Asif. Adakah Asif ni pergi ke Yaman? Tak. Dia tak pergi Yaman. Sebab Nabi Sulaiman di Palestin. Pergi Yaman tu. Jauh. Dia buat macam mana? Dia berdoa saja. Asif ibnu Barkhiyah ni dia baca doa. Tapi dalam doa dia tu ada Ismu A'zam. Ni kita nak cerita ni. Ada nama Allah yang paling agung yang telah dipilih oleh jumhur ulama, iaitulah kalimah Allah tu. Nama yang paling agung sekali. Jadi Asif ni berdoa lah dengan menggunakan nama Allah yang agung ni. Bila dia berdoa, Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril alaihissalam pergi ke bumi Sabak tu. Bumi tempat Ratu Balqis ni. Dia ambil singgah sana dia, buat mai dekat Nabi Sulaiman ni. Sekelip mata. Nampak tak? Kenapa Jibril boleh pergi laju lagu tu? Pasal Jibril ada 600 sayap. Satu sayap, dia boleh pergi masyrik, maghrib. Tutup. Bermakna, Asih ni berdoa saja. Dengan menggunakan Ismu A'zam. Mana dia Ismu A'zam? Allah lah. Dengan nama Allah. Allah itulah Ismu A'zam. Jadi kalau nak doa kita ni makbul, duk minta ni, gunakan dalam doa kita ni banyak sebut Ismu A'zam ni. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah tu beri banyak. Syarat makbul doa. Syarat makbul doa. Salah satu. Ni jumhur ulama memilih Allah itu Ismu A'zam. Jadi kita boleh beramal. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tu. Itu dipilih oleh jumhur ulama. Ismu A'zam ni juga jadi pengajaran. Satu cerita yang bukan Nabi Sulaiman lah. Cerita saya lah. Cerita saya masa duduk di pondok dulu. Kan? Masa tu berlaku satu peristiwa yang saya ingat sampai hari ni. Kalau tidak saya memang tak ada dah. Mati dah. Kan? Satu hari tu pukul 3, sebelum pukul 3 petang. Di pondok ni Tok Guru dia mengajak setiap lepas waktu sembahyang, lepas Zuhur, lepas subuh, lepas maghrib, lepas isyak, lepas asar, semua ada pengajian daripada Tok Guru arwah Pak Teh lah. Kemudian waktu Zuhur ni pengajian akan mula pukul 3. Satu hari tu saya tengok jam, lagi 5 minit, lagi 10 minit pukul 3, saya pun ambil kitab. Nak pergi mengaji ni di surau. Saya pun ambil kitab, 3 biji kitab. Saya pun turun daripada pondok saya nak pergi ke surau, tak jauh lah. Saya pun turun, saya pun pakai kasut. Bila saya sarung kaki dekat kasut tu, dia mengeluarkan bunyi. Macam kita duk pakai kasut dia ada bunyi-bunyi. Rupanya depan kasut tu ada ular tedung selah. Ular tu dia bunyi kaki saya pakai kasut, dia terus panggung tu. Tinggi ular tu dekat dada. Macam tu. Saya tengok ular tu, dia duduk berdiri macam tu. Tapi kalimah yang terbit dari mulut tu Allah macam tu. Kan kita terkejut kan? Allah. Macam tu lah. Bunyi Allah. Bila bunyi Allah, ular tu lari. Ular tu dia belah. Bila ular tu belah, saya pun belah juga. Takkan nak tunggu itu.
Saya pun lari juga. Terkoyak baju. Besar tu lah. Tudung selah. Kalau perut bagi, syahid terus. Memang tak boleh buat apa dah. Ni cerita Allah tu, kalimah tu. Tu kata, Ismu A'zam. Besar nama Allah tu. Tu kita kena sebut selalu Allah, Allah, Allah. Tu berlaku tu. Macam mana? Bagus lah. Bagus lah sebut Allah. Jangan latah pula. Mak hang, tok hang. Tu tak ada apa. Kalau sebut kalimah macam tu, dapat pahala. Kalimah baik kan? Lebih-lebih lagi nama Allah. Allah, Allah. Bagus lah. Beri ada kalimah Allah. Sebab tu dalam tarikat, dia ada satu zikir ni. Dipanggil zikir sir. Kalau orang mengaji kan, tarikat ni dia ada zikir jahar. Makna jahar ni nyaring lah. Kuat. Dia ada satu zikir, dipanggil zikir sir. Sir ni tak bunyi. Dalam tarikah ni, zikir sir ni menyebut Allah di dalam hati. Allah, Allah, Allah. Tapi tak sebut di lidah. Dalam hati. Dipegang tasbih. 5,000. Wajib. Ahli tarikat lah. Kita bukan ahli tarikat. Kita ahli terikat. Jadi yang tu tak ada masalah. Ahli tarikat dia wajib sebut 5,000 sehari. Sebut apa? Allah. Apa tujuan dia buat? Supaya penuh dalam ni Allah je. Tu bila melatah, bila apa terkejut, Allah, Allah, Allah. Masa dalam ni penuh. Kita dalam ni bukan Allah, mak hang, tok hang. Lepas tu hak dahsyat lagi. Benar tu. Sebut. Sebut benda yang, faham tak berdosa sebab dia melatah. Tapi tak ada apa. Setiap benda yang keluar daripada mulut kita, bunyi saja, malaikat catat. Cuma catat dapat tak pahala? Tak dapat pasal hang kata mak hang. Hang kata tok hang. Tapi kalau keluar Allah, Allah. Tak pahala. Nampak tak? Malaikat dia akan catat apa sahaja yang keluar. Hatta mengerang sakit. Macam orang duk mengerang sakit tu. Kita pergi hospital, aduh. Dia catat. Aduh. Itu macam tu. Kalau kita sakit gigi, biasanya kita cakap macam mana? Macam tu kan? Dia pun malaikat catat lah. Tapi bila bagi surat esok, tak ada apa, tak ada kalimah yang sia-sia. Lebih baik bila sakit gigi, Allah. Dapat tak pahala? Tak pahala. Astagfirullah. Dapat pahala. Mampuilah. Mampuilah ada tulis. Nampak pergi tak? Tu Ismu A'zam. Kalimah yang paling agung sekali. Kalimah Allah. Jadi setiap kali berdoa tak syarat bahasa Arab. Dah kita tak erti Arab. Bahasa Melayu pun boleh, bahasa Jawi pun boleh. Tapi kalimah Allah tu biar banyak dalam doa. Ya Allah, panjangkanlah umurku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu. Pasal apa? Pasal kita nak ambil nama Allah yang paling agung. Allah Ta'ala makbul doa. Seperti mana Allah Ta'ala makbul doa Asif bin Barkhiyah, kerani Nabi Sulaiman. Nampak tak tu? Kalimah Allah. Sebab tu Bismillah, ada tak nama Allah yang agung? Ada. Itu dipilih oleh jumhur ulama. Kebanyakan ulama kata Allah itulah nama yang paling agung. Nama Allah kan 99 nama kan? Asmaul Husna. Yang paling tinggi sekali Allah. Paling tinggi. Okey. Kemudian telah memilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ni salah seorang daripada imam yang alim dalam mazhab Imam Syafi'i. Makna dia bermazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi. Nama dia Yahya. Ayah dia nama Syaraf. Yahya bin Syaraf. Tapi orang tak kenal lah Yahya bin Syaraf ni. Orang sebut Imam Nawawi. Sebab Imam Nawawi ni, dia ni lahir di sebuah kampung. Nama kampung tu Nawa. Dipanggil Imam Nawawi. Lahir di kampung Nawa. Dia kata, mengikut pendapat dia seorang. Bukan ramai lah. Seorang dia aja. Dia kata, aku memilih Ya Hayyu
Ya Qayyum sebagai ismu a'zam. Boleh faham? Jadi Imam Nawawi kata, bagi saya pilih Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai ismu a'zam. Jadi kalau kita nak beramal dengan jumhur ulama dan juga perkataan Imam Nawawi, dalam doa tu ada Allah, ada kalimah Ya Hayyu Ya Qayyum. Boleh faham ni tadi? Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Atau nak buat Ya Rahman, Ya Rahim, tu pulang lah. Tapi biar banyak Ya Allah tu biar banyak. Ya Hayyu Ya Qayyum biar banyak. Tujuannya supaya doa kita makbul. Supaya doa kita makbul. Tu kita baca juga bismillah tu. Tak tu? Tu bismillah makna Allah tu. Kalimah ismu a'zam. Kemudian lepas pada Allah dia kata Ar-Rahman. Allah ni siapa? Tuhan yang amat pemurah. Pemurah ni makna beri semua, tak kira siapa. Tu murah. Sebab tu Rahman ni meliputi semua makhluk. Sama ada beriman, sama ada tak beriman, binatang, tumbuhan, pokok kayu, semua dapat. Dapat apa? Rahman, pemurah. Allah Ta'ala ni Tuhan yang amat pemurah. Pemurah dia untuk semua makhluk. Sebab tu kata sebahagian ulama, Rahman ni untuk nikmat-nikmat yang besar-besar. Contoh dia, sihat. Murah rezeki, jamin rezeki. Itu Rahman. Sebab tu orang yang semayang pun Allah Ta'ala beri rezeki dia. Orang yang tak sembah Allah pun ada rezeki dia. Nampak tak? Meliputi semualah. Tu Rahman dia panggil. Tapi bila terjemah selepas Rahman ni, Rahim. Kita terjemah apa? Yang amat kasihan belas. Ataupun yang maha mengasihani. Yang ni hanya orang beriman sahaja. Rahim ni tak dapat semua makhluk. Hanya orang yang beriman sahaja. Sebab tu bila ulama terjemah yang amat mengasihani. Bila sebut yang amat mengasihani, hanya untuk orang beriman sahaja. Tak beriman, tak dapat. Dan sebahagian ulama kata Rahim ni apa? Rahim ni syurga. Bila sebut syurga, orang tak beriman boleh masuk syurga? Tak boleh. Rahim ni hanya untuk orang beriman. Itu sebahagian ulama tafsir. Dan ada sebahagian ulama tafsir, Rahim ni nikmat yang seni-seni. Nikmat yang halus-halus. Bukan nikmat besar. Nikmat yang tertentu. Macam kita kata, orang tak beriman pun ada rezeki dia. Kita beriman pun ada rezeki. Tapi rezeki kita ni, rezeki yang berkat. Rezeki yang halal. Yang tu. Tak semua orang dapat rezeki yang halal. Tak semua orang boleh rezeki yang berkat. Makna Rahim ni untuk tu. Orang tak beriman pun sihat. Kita pun sihat. Tapi sihat kita boleh buat kebajikan. Sihat dia tak boleh buat kebajikan. Tu Rahim. Makna dia nikmat yang seni-seni. Nikmat yang halus-halus. Tu Rahim. Itu terjemah kasih sayang, mengasihani. Jadi mengasihani ni hanya diberi kepada orang beriman. Ingat molek tu? Rahman, Rahim. Dan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ni kalimah yang berlakunya kisah. Kisah dua ekor syaitan. Bila kita tengok dalam beberapa kitab, dia akan sebut Bismillah ni banyak kelebihan dia. Termasuklah cerita yang melibatkan dua ekor iblis syaitan ni. Satu, syaitan kurus. Yang kedua, syaitan gemuk. Satu hari, syaitan kurus bertemu dengan syaitan gemuk. Dia pun tegaklah. Dia kata, "Hei, bro." Bro lah zaman ni kan. "Bro, awak nampak gemuk sangat ni. Sihat elok hang ni. Hang buat macam mana hidup hang ni? Nampak steady ni.
Dia kata, gemuk, sihat. Aku duduk dengan tuan aku, tak pernah baca bismillah. Nak makan tak baca bismillah. Nak minum tak baca bismillah. Nak tidur tak baca bismillah. Nak masuk rumah tak baca bismillah. Nak bawa kereta, semua dia tak baca. Jadi apa benda yang dia buat, aku berkongsi. Lebih-lebih lagi, bab makan. Bila dia makan, dia tak, aku tumpang sekaki ya. Aku makan sekali, tu lah tengok aku gemuk. Nampak? Bermakna bismillah ni main peranan. Syaitan boleh jadi kurus, boleh jadi gemuk. Kemudian hak gemuk pun dia tengok kawan tu kurus, dia kata, awak hang kurus sangat. Minum ketum lah. Yang tu saya tambah lah. Dia boleh tak tanya lagu tu lah. Dia kata, awak hang kurus sangat. Dia kata, kurus lah. Aku ni hidup dengan tuan aku yang bismillah ni tak lekang di mulut dia. Sikit-sikit bismillah. Sikit-sikit bismillah. Jadi aku ni tak ada can nak tumpang apa. Kurus aku. Tu bismillah. Kelebihannya. Sebab tu nampak biasa. Tapi kelebihan dia besar. Sebab tu banyak kitab-kitab sebut kelebihan bismillah. Tak boleh nak beramal banyak, beramal sebelum tidur. Setiap kali nak tidur, baca 21 kali bismillah, baru tidur. Sebelum nak tidur tu, baca 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala pelihara kita. Ya, syaitan tak boleh menguasai kita. Pasal kita duk rajin amal bismillah. Nak pakai kasut bismillah, nak pakai baju semua bismillah. Dan ada satu kisah yang menyebabkan saya pun rasa insaf. Saya ada seorang kawan. Dia ni bukanlah kawan umur sebaya, dia dah tua dah. Dia masuk pondok umur dia 40 tahun. Umur dia 40. Dia masuk pondok. Saya masa tu umur belasan tahun lagi. Rupanya orang yang masuk umur ni 40 ni, dia ni sebenarnya seorang pelukis yang terkenal. Dalam Malaysia ni dia nombor 3 pelukis. Ini bukan cerita metro tau. Ini cerita betul ni. Dia ni pelukis terkenal di dalam Malaysia, dapat ranking nombor 3. Tapi bukan lukis macam tu, dia pakai titik. Tahu titik? Nak jadikan pokok titik, 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 titik. Berapa ribu titik pun tak tahulah. Baru jadi sepohon pokok kayu. Nak lukis bangunan, dia titik.